Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Program Tanya Curator kembali bersiaran setelah dihentikan seketika bagi pematuhan SOP PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dikenakan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan pada hari ini, program Tanya Curator akan membawakan satu topik yang begitu menarik untuk dikongsi bersama bersempena dengan pameran baju kurung busana sepanjang zaman yang akan berlangsung di Museum Tekstil Negara. Dan pada hari ini kami menampilkan kurator jemputan iaitu Puan Salmiawati yang merupakan kurator di Museum Tekstil Negara, dan beliau bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyediaan pameran baju kurung busana sepanjang zaman. Selamat datang Puan Sal. Terima kasih Puan Liza. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Liza, apa khabar? Baik Puan Sal. Apa khabar para penonton FB Live Jabatan Museum Malaysia? So, pada hari ini, seperti mana yang telah disebutkan oleh Puan Liza tadi, saya ingin berkongsi kepada para penonton FB Live dan juga Puan Liza berkenaan baju kurung. Siapa yang tak kenal Puan Liza berkenaan baju kurung? Baju kurung ni merupakan pakaian yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia dan menjadi salah satu pakaian kebangsaan di negara kita Dan apa lagi untuk Tanya Curator pada kali ini adalah sebagai promosi kepada pameran baju kurung busana sepanjang zaman yang akan berlangsung di Museum Tekstil Negara dan akan dibuka kepada orang ramai dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Baiklah Puan Sal, jika kita mengimbau kembali nostalgia di zaman kanak-kanak, tidak sah rasanya kalau perayaan kita tanpa baju kurung, walaupun sepasang. Tak begitu Puan Sal? Betul Puan Liza Dan para penonton, pada hari ini juga kami mengenakan busana baju kurung. Okey, baiklah Puan Sal, berbalik kepada topik yang akan dibincangkan pada hari ini, boleh Puan Sal terangkan istilah di sebalik nama busana baju kurung itu sendiri? Okey, terima kasih Puan Liza. Okey, baju kurung mengambil istilah daripada perkataan kurung itu sendiri yang bermaksud mengurung ataupun menutup anggota badan. Ia selari dengan pakaian cara Melayu yang selepas kedatangan agama Islam. Dan baju kurung dikenali juga sebagai baju labuh dan longgar. Dan pemakaian baju kurung adalah simbolik kepada kesopanan, kesantunan orang-orang Melayu Untuk makluman juga para penonton dan juga Puan Liza, okey, nama panggilan baju kurung bagi lelaki dan wanita adalah baju kurung dahulunya. Dan baju kurung ni dipakai oleh lelaki dan wanita. Cuma sekarang ni nama panggilan baju kurung bagi wanita dikekalkan dan manakala bagi lelaki lebih dikenali sebagai baju Melayu sebab perbezaan cara pemakaian antara lelaki dan wanita dan juga ciri-ciri pada baju kurung antara lelaki dan wanita itu sendiri. Itu dia para penonton. Jika dilihat dari sejarah, nama baju kurung itu sebenarnya sama, lelaki dan perempuan adalah sama pada satu ketika dulu. Dan pada masa sekarang masih dikekalkan kepada wanita Puan Sal, masih dikekalkan baju kurung, manakala lelaki dikenali sebagai baju Melayu. Okey, baiklah Puan Sal, sebagaimana yang kita sedia maklum, busana baju kurung itu sendiri sangat unik. Boleh Puan Sal kongsikan secara ringkas berkaitan sejarah baju kurung itu sendiri? Okey, dari segi sejarah baju kurung baju kurung mengambil pola asas berbaju sarung, iaitu baju yang berpotongan lurus dan dipakai secara tunik. Maksud tunik ini adalah dipakai melalui kepala dan disarungkan ke badan lah. Okey, dari segi dahulunya menurut sejarah Melayu Sulatus Salatin, baju kurung dahulunya adalah berpola kecil dan pendek. Namun telah diubah suai oleh Tun Hasan Temenggung semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Bahawasanya baju Tun Hasan Temenggung orang pertama yang melabuhkan baju, memanjangkan lengan dan membesarkan pangkal lengan. Akan dahulu baju Melayu kecil jua.
Dan dari segi pengaruh luar ya, pengaruh luar juga turut mempengaruhi dari segi potongan baju kurung itu sendiri. Antaranya semasa kegemilangan Melayu Melaka ya, terdapat pedagang-pedagang daripada luar, antaranya daripada Timur Tengah. Baju iaitu Jabaliyah, iaitu baju yang longgar daripada Mesir, mempengaruhi juga potongan baju kurung labuh yang ada sekarang. Dari segi secara tradisinya ya Puan Liza dan para penonton, terdapat dua versi baju kurung yang ada saya pamerkan di sini ya, iaitu baju kurung Teluk Belanga dan juga baju kurung Cekak Musa. Baiklah para penonton boleh lihat di sebelah sana dua versi baju kurung, iaitu baju kurung Cekak Musang dan Teluk Belanga. Betul. Okey Puan Sal, seperti yang dikongsikan bersama oleh Puan Sal tadi, terdapat dua versi baju kurung, iaitu Teluk Belanga dan baju kurung Cekak Musang. Antara kedua-dua baju kurung ini kan Puan Sal, yang manakah lebih awal direka dan dipakai? Antara kedua-dua versi baju kurung ini ya, baju kurung Teluk Belanga adalah yang mula diperkenalkan. Jangan tak percaya ya Puan Liza dan para penonton, baju kurung Teluk Belanga ni telah berusia lebih daripada 150 tahun. Itu dia para penonton, baju kurung Teluk Belanga dah berusia lebih dari 150 tahun sebenarnya. Baju kurung Teluk Belanga ini telah mula direka dan diperkenalkan semasa almarhum Sultan Abu Bakar ya, Sultan Johor pada ketika itu. Sekitar tahun dalam 1866 Puan Liza. So dari segi nama Teluk Belanga itu sendiri adalah mengambil tempat bersemayam almarhum Sultan Abu Bakar di Teluk Belanga, Pulau Singapura, bagi memperingati tempat bersemayam baginda sebelum berpindah ke Tanjung Puteri iaitu Johor Bahru sekarang. So dari segi potongan ya Puan Liza, kita boleh teruskan kepada potongan. Baju kurung Cekak Musang ya, semasa almarhum Sultan Abu Bakar, dia tak sama dengan baju kurung yang ada versi sekarang. Semasa almarhum Sultan Abu Bakar, baju kurung Cekak Musang mempunyai baju kurung Teluk Belanga panjang labuhnya sehingga ke bawah lutut. Dan dia mempunyai leher bulat yang dialas dengan jahitan tulang peringgi dan mata kiah. Dan dia mempunyai kekek dan juga pesak dan tidak berkocek. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah kanan saya ni, itulah contohnya leher, kekek yang pesak, telah pesak. Itulah baju kurung Teluk Belanga. Betul. Itu sewaktu versi almarhum Sultan Abu Bakar ya. Selepas itu berlaku beberapa pengubahsuaian ya. Pada pengubahan pertama adalah penambahan 2 kocek di bahagian paras pinggang ya bagi lelaki. Dan pada masa tersebut baju kurung Teluk Belanga ya bagi lelaki disebut sebagai baju kurung Teluk Belanga. Dan yang wanita pula disebut baju kurung Johor. Dan dia menjadi pakaian rasmi orang Johor pada ketika itu. Dan kini ya terdapat lagi pengubahsuaian yang latest daripada semasa pemerintahan almarhum Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, iaitu Menteri Besar Johor iaitu Datuk Jaafar Muhammad telah membuat pengubahsuaian dengan menambah kocek. Kalau kita tengok sini ada kocek pada sebelah kiri. Pada dada kiri itu adalah tambahan. So keseluruhan kocek bagi baju kurung Teluk Belanga bagi lelaki 3 dan bagi wanita adalah 1. Dan dari segi labuh baju pula ya Puan Liza, labuh baju sewaktu Menteri Besar Johor telah meringkaskan labuh baju bagi lelaki ke paras pinggul sahaja. Manakala wanita kekal ke paras lutut. Itu tambahanlah pengubahsuaian. Itulah kita juga dapat bezakan ciri-ciri baju Melayu lelaki dan perempuan melalui bilangan poket ya Puan Sal. Begitu unik kan? Betul. Jadi kita dapat bezakan. Saya ingin juga kongsikan ya Puan Liza, dari segi ciri-ciri asal baju kurung Teluk Belanga ni setelah diubahsuai oleh Menteri Besar Johor, dia kekal sehingga kini ya. Jika kita lihat pada gambar di sini ya, dia mempunyai leher bulat yang disebut bulan-bulan ya Puan Liza. Bulan-bulan. Dan terbelah di hadapan. Dan jahitan pada leher ni
telah diberi dua jenis jahitan, iaitu tulang belut ataupun tulang peringgi. Tulang belut dan tulang peringgi. Dan dari segi pesak kekek adalah kekal seperti yang asal, dan labuh baju pun kekal seperti yang saya sebutkan tadi, lelaki di paras pinggul dan wanita sampai ke paras lutut. Cuma pengubahsuaian hanya dilakukan pada bahagian leher. Cuma yang istimewanya lagi Puan Liza, istimewanya lagi baju kurung teluk belanga ini dicantum menggunakan kelip sembat tangan, iaitu jahitan tangan sepenuhnya. Jahitan tangan sepenuhnya. Betul. Para penonton. Itu dia keunikan di sebalik baju kurung itu sendiri ya Puan Sal. Banyak uniknya. Okey, baiklah, seterusnya bagaimana pula penceritaan berkaitan baju kurung cekak musang? Okey. Baju kurung cekak musang ni Puan Liza ada juga history, sejarah dia tersendiri yang berbeza dengan baju kurung teluk belanga. Okey. So dari segi baju kurung cekak musang, dia mula diperkenalkan semasa almarhum Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar sekitar tahun 1930-an ataupun 1940-an ya. Dan dia baju ini telah direka dan dicipta oleh Tuan Haji Osman ataupun yang bergelar Tuan Haji Busu. Tuan Haji Busu ataupun Tuan Haji Osman. Okey, Tuan Haji Osman ini telah mengambil ilham ya, baju kurung cekak musang itu daripada baju gamis. Baju gamis. Yes, baju gamis yang ada gambar di belakang ini ataupun dikenali juga sebagai baju kamis lah. Ada beberapa buku menyebut baju kamis. Okey. So baju ini telah diringkaskan ya oleh Tuan Haji Osman, dipendekkan sehingga paras pinggul dan ditambah kocek satu. Dan baju ini merupakan baju yang dipakai oleh orang Arab semasa menunaikan haji. Sepatutnya Tuan Haji Osman sebenarnya memakai baju ini di rumah bersama dengan kain sarung sahaja. Bersama dengan Betul. kain sarung. Tapi dalam majlis adat istiadat diraja, Tuan Haji Osman telah datang dalam majlis istiadat diraja itu tadi dengan memakai baju cekak musang yang telah diringkaskan daripada baju gamis tadi, dengan mengenakan butang permata pada kolor baju ini tadi, dan dipadankan dengan samping, dan keterampilan beliau itu tadi telah memikat hati Sultan almarhum Sultan Ibrahim, dan almarhum Sultan Ibrahim menitahkan baju ini dijadikan baju rasmi kepada kerabat diraja dan juga menteri pada ketika itu. Itu dia para penonton, sejarah bermulanya baju cekak musang sebagai baju rasmi golongan bangsawan bermula dari pemakaian Tuan Haji Osman itu sendiri ke majlis rasmi adat istiadat diraja dan mendapat perhatian Sultan, dan sehingga waktu itu dijadikan pakaian rasmi. Ingin juga saya kongsikan di sini ya Puan Liza, dari segi perbezaan bagaimana kita nak bezakan baju kurung cekak musang dan juga baju kurung teluk belanga. Saya pun nak tahu juga tu, macam mana nak beza ciri-ciri baju kurung cekak musang dan baju kurung teluk belanga tu. So untuk para penonton dan juga Puan Liza, okey, dari segi potongan hampir sama. Baju kurung cekak musang juga mempunyai pesak kekek. Yang membezakan dia adalah pada kolor baju itu sendiri ya. Okey, baju kurung cekak musang mempunyai kolor bulat tegak berdiri. Okey, tegak berdiri maksudnya dia berdiri di sini, dan kalau ikut tradisinya dia selebar 2 jari. Selebar 2 jari. Sebab orang dahulu suka menggunakan anggota badan sebagai pengiraan. Kan? Sejengkal 2 jari betul. macam tu. So tapi dari segi versi kita sendiri sekarang ni dia dalam 2.5 cm. Lebih kurang 2.5 cm ukuran tinggi kolor baju tu, dan dia dirapatkan menggunakan kancing ya. Sama ada 3, 5, 7 ataupun 9. Bermakna angka genap lah ya Puan Sal. Betul. Angka ganjil. Ganjil, maksud saya ganjil. Okey. Betul. Dan biasanya bagi kerabat di raja, mereka menggunakan kancing sebanyak 5 ataupun 7. Oh, itu membezakan antara kerabat. Betul. Golongan kerabat kebiasaannya menggunakan 5 hingga 7. Betul. So dari segi panjang baju seperti juga baju teluk belanga itu sendiri.
Dan baju kurung cekak musang ya kini bukan saja dipakai oleh masyarakat di Johor, tapi kini dia menjadi pilihan kepada raja-raja Melayu sebagai persalinan lengkap raja-raja Melayu. Dan boleh juga dilihat oleh orang kebanyakan kini baju kurung cekak musang ni lebih dikenali sekarang sebagai baju Melayu. Baju Melayu. Itu dia para penonton, beza ciri-ciri teluk belanga boleh dilihat pada leher kan. Itu perbezaan yang ketara, jelas kita boleh nampak pada leher. Betul. Baiklah Puan Sal dan para penonton di luar sana, jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada Puan Sal, bolehlah buat demikian pada ruangan komen, dan jika beliau berkesempatan, beliau akan menjawab, dan jika beliau tidak berkesempatan, beliau akan menjawab persoalan anda pada akhir program nanti. Okey, baiklah Puan Sal, seterusnya dari segi sejarah kan, kalau dilihat dalam konteks gaya pemakaian baju kurung tu kan, boleh tak Puan Sal kongsikan gaya pemakaian baju kurung, dan adakah terdapat perbezaan cara pemakaian antara golongan bangsawan dan golongan kebanyakan ni? Okey, boleh Puan Liza. Okey, sebelum saya kongsikan kepada gaya penggayaan ya Puan Liza, para penonton, ingin saya maklumkan di sini baju kurung Teluk Belanga dan juga baju kurung cekak musang telah diangkat sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2015. So dia menjadi identiti negara kita. Identiti negara kita. Betul Puan Sal. So saya sambung terus ya Puan Boleh, Liza. silakan Puan Sal. So untuk dari segi penggayaan baju kurung kita pergi kepada kaum lelaki dahulu. Okey. Penggayaan baju kurung, biasanya baju kurung cekak baju kurung Teluk Belanga biasanya dipakai sedondon dan tidak sedondon. Okey, kita boleh tengok di gambar ni. Gambar hitam putih ni dipakai sedondon. Okey. Dan biasanya dipadankan dengan seluar potong Cina dan bertongkah. Seperti yang terdapat di sini. Maknanya ada dua gaya lah pemakaiannya. Sedondon dan tidak sedondon, dengan mengenakan seluar potong Cina dan bertongkar. Okey, dan sekiranya yang tidak sedondon tidak sedondon biasanya dipakai dengan seluar berwarna hitam ataupun berwarna gelap. Seperti yang di tengah-tengah nombor 3. Okey. So dari segi gaya pemakaian bagi kaum lelaki, sebab biasanya kita mempunyai dua gaya, sama ada berdagang dalam ataupun berdagang luar. Jika kita tengok daripada gambar nombor 1 ni adalah berdagang luar. Maksudnya samping tu diletakkan di luar baju. Gaya berdagang dalam gambar Raja 2 dan 3, iaitu baju samping tu diletakkan di dalam baju. Okey, jadi seperti persoalan Puan Liza tadi, ada tak beza? Beza dia tu, kita nak tahu beza. Betul. Macam mana kita nak recognize ini orang biasa kebanyakan ke bangsawan? Kita pun tak tahu kan. Boleh. So apa ciri-ciri yang membezakan dua golongan tersebut? Boleh Puan Liza. Okey, untuk makluman para penonton dan juga Puan Liza sendiri, so untuk membezakan golongan atasan dan juga orang kebanyakan, dia dibezakan melalui cara memakai samping itu sendiri. Sekiranya dia berdagang luar seperti gambar ini, dia adalah golongan istana ataupun golongan bangsawan. Okey, seperti yang kita boleh lihat kalau hari raya kita tengok kerabat diraja Johor suka memakai pakaian tidak sedondon dan berdagang luar. Itu untuk kerabat diraja dan itu bangsawan. Itu adalah ciri yang untuk dikenal pasti. Betul. Kan? Dari segi orang kebanyakan pula akan memakai kain samping berdagang dalam, sama ada sedondon ataupun tidak sedondon. Itu dari segi baju kurung Teluk Belanga Puan Liza. Dari segi baju kurung cekak musang, di ujung sekali gambar Raja nombor 4 itu tadi. Okey, seperti saya sebutkan tadi, ia menjadi pilihan raja-raja Melayu dalam membuat persalinan baju kurung cekak musang. Biasanya dia dipakai 5 persalinan lengkap iaitu terdiri daripada baju, seluar, samping, bengkung dan juga desta. Persalinan lengkap. Betul. Kalau orang kebanyakan pun kita ada tengok juga Puan Liza. Ada tapi juga. Biasa menjadi raja sehari di majlis perkahwinan. Hanya untuk majlis raja sehari sahaja. Betul. Okey, itu dia kalau kita nak membezakan golongan bangsawan dan kebanyakan melalui cara pemakaian samping. Betul. Baiklah Puan Sal, bagaimana pula dengan pemakaian baju kurung
oleh kaum wanita. Okey, sini saya kongsikan sedikit gambar macam bagaimana penggayaan baju kurung wanita. Sama juga seperti baju kurung lelaki, penggayaan lelaki, baju kurung wanita juga dipakai sedondon dan tidak sedondon Dan tapi mempunyai pelbagai jenis gaya Seperti gambar yang pertama tu adalah gaya berdagang luar. Berdagang luar, dan gambar kedua pun sama, berdagang luar. Dan gaya berdagang luar ni dipakai oleh orang, biasanya dipakai oleh semua masyarakat apabila berada di rumah buat gitu. Tapi apabila keluar daripada rumah, kain yang dipakai berdagang luar itu tadi dijadikan penutup kepala bagi menutup aurat, dan juga kadang-kadang oleh sinaran matahari seperti gambar ketiga. Kita panggil dia sebagai berkelubung. Berkelubung menutup kepala. Nampaknya dekat situ kita boleh tahu yang ciri-ciri baju kurung ni mementingkan kesopanan dan menutup aurat, di mana kain yang dipakai di pinggang diletakkan di tangan, dan jika keluar rumah wanita akan memakainya sebagai kelubung penutup kepala. Dan ada juga kain tu diletakkan di bahu sebagai selendang. Dan saya lihatkan gambar seterusnya Puan Liza. Ada juga kain berdagang luar ni diletakkan di bahu sebagai selempak, sebagaimana yang kita dapat lihat di sini. Dan ada juga penggayaan baju kurung wanita dipakai dengan selendang yang menutup kepala seperti gambar raja di tengah. Sebagai hiasan bagi melengkapi busana, pemakaian busana itu sendiri. Bagi pemakaian wanita biasanya kita 3 persalinan. Baju, kain sarung, dan juga penutup kepala ataupun selendang. Dan biasanya pakaian wanita ini dia dipadankan dengan kain sarung dengan ikatan ombak mengalun. Dan bagi membezakan Puan Liza, antara orang kebanyakan dan juga orang golongan bangsawan, biasanya kita bezakan melalui jenis material. Jenis material, biasanya bagi orang golongan bangsawan, dia akan memakai baju jenis kain songket, bergerus, bertelepuk. Itu golongan bangsawan. Tapi biasanya kalau orang kebanyakan, biasanya kita akan menggunakan baju kurung yang kain kapas, dan juga cotton Puan Sal. Kain cotton. Kain kapas. Dan juga biasanya dipakaikan kain berdagang luar tu menggunakan kain batik sahaja. Betul, kain batik. Itu dia perbezaan pun kita dapat lihat daripada situ kan. Cara jenis material yang sebenarnya jenis tekstil, material tekstil yang digunakan dapat membezakan di situ. Puan Sal, sebentar tadi kan saya tertarik dengan ikatan ombak mengalun. Betul. Macam mana ikatan tu dilakukan Puan Sal? Boleh tak Puan Sal terang lebih lanjut macam mana ikatan tersebut sebenarnya? Untuk makluman para penonton dan Puan Liza, ikatan ombak mengalun ini dipakai sama ada baju kurung teluk belanga ataupun baju kurung cekak musang menggunakan kain ikatan ombak mengalun dahulunya sebelum penggunaan kita guna zip, ada waistband di cekak pinggang So saya ingin terangkan sikit mengenai ikatan ombak mengalun. Anda boleh tengok daripada koleksi yang ada di sini. Ikatan ombak mengalun ni sebenarnya adalah menggunakan kain sarung yang dilipat dilipat. Biasanya lipatan itu Puan Liza bernombor ganjil. Sama ada 3, bernombor ganjil juga. 3, 5 ataupun 7. Dia berdasarkan kepada pinggang seseorang. Fizikal. Kalau pinggang dia ramping sikit, bolehlah 7 lipatan. Banyaklah lipatan yang akan digayakan. So dari segi lipatan ini, dia akan diikat di bahagian pinggang dengan menggunakan tali kendit. Tali kendit. Tali kendit. Selepas itu tali kendit tu sebenarnya adalah tali yang diperbuat daripada kain juga. Sebagai ikatan untuk mengukuhkan tali pinggang sebenarnya. Zip semua sekarang kan. So kenapa dipanggil ombak? Kenapa Puan Sal? Saya teruja nak tahu kenapa dipanggil ombak mengalun. Sebenarnya apabila kain sarung ikatan ombak mengalun dipakai di keluar rumah, so ditiup angin, dia seperti ombak
ombak yang mengalun. Seperti ombak yang mengalun para penonton. Betul. Itu sebenarnya simbolik di sebalik Betul, perkataan ikatan ombak mengalun. Okey. Sekiranya ya para pemakai baju kurung menggunakan kain yang berkepala kain. Contoh macam kain yang ada di depan ni ya. Para penonton dapat lihat contoh kain yang dipamerkan di sini, ada kepala kain yang berkepala kain, di mana corak yang di tengah tu ya Puan Sal. Ya, yang teluk berantai ni, yang teluk berantai. Sorry, pucuk rebung. Pucuk rebung. Okey. So akan dipakai di akan sebelah dipakai depan ke belakang? Di sebelah belakang. Itu dia. Kepala kain akan dipakai di sebelah belakang. Ikatan ombak mengalun itu tadi. So ikatan ombak mengalun ni pula biasanya diletakkan di rusuk kanan. Di rusuk sebelah kanan para pemakai. Kebiasaannya lah. Kebiasaan. Boleh je letakkan Jika orang pemakai tu kidal, mungkin dia boleh letak di sebelah kiri mengikut keselesaan lah. Kebiasaan di sebelah kanan. Puan Sal, kita dimaklumkan terdapat soalan dari para penonton. Kenapa dipanggil cekak musang? Saya rasa Puan Sal dah huraikan tadi, tapi tak apa, boleh je sekali lagi jelaskan kenapa kita panggil cekak musang. Okey, dari segi panggilan cekak musang tu tadi, saya sebenarnya kurang juga mengetahui kenapa dipanggil cekak musang ya, sebab dia mengambil potongan daripada baju gamis yang saya sebutkan tadi. Nama panggilan tu tak apa, saya akan kenal pasti selepas ini, dan mungkin saya akan maklumkan kepada penonton-penonton kenapa dipanggil cekak musang. Okey, baiklah Puan Sal, saya rasa ada apa-apa yang ingin Puan Sal kongsikan lagi bersama para penonton? Rasanya dari segi baju kurung, yang penting kita sekarang ni kita tahu ya, ada dua versi baju kurung yang ada. Dua versi baju kurung yang ada sekarang, iaitu baju kurung Teluk Belanga dan baju kurung cekak musang. Baju kurung Teluk Belanga dan cekak musang antara yang kita dapat lihat lah kan sekarang. Okey, nampaknya kita ada lagi soalan daripada para penonton. Okey, saya rasa perkongsian yang begitu padat ya Puan Sal. Kalau nak ikutkan, masa tak cukup kan Puan Sal. Tapi tak apa, nanti para penonton di luar sana boleh lagi mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan baju kurung. Memandangkan Muzium Tekstil sendiri akan mengadakan pameran baju kurung yang busana sepanjang zaman yang akan dimaklumkan kemudian tarikh dan waktu yang akan diadakan. Okey, Puan Sal, saya rasa kita pun dah berada di penghujung rancangan. Jadi apakah harapan Puan Sal dalam melestarikan pemakaian baju kurung pada masa kini? Okey, bagi pandangan saya ya, okey, kita inginkan pemakaian baju kurung ini kekal relevan ya, bukan saja sebagai pemakaian harian kita, dia juga sebagai kita punya jati diri. Okey, jati diri dan identiti kita sendiri. Biarkan kita sampai dikenali di peringkat antarabangsa melalui baju kurung. Itu. So itu ia juga salah satu daripada kita punya objektif semasa untuk waktu mengadakan pameran baju kurung busana sepanjang zaman, supaya orang luar sana, masyarakat luar sana boleh mengetahui mengenai potongan tradisi baju kurung, dan juga untuk kita mewar-warkan agar pemakaian baju kurung itu dijadikan sebagai busana sepanjang zaman. Itu dia harapan dari Puan Sal. Jadi lepas ni kita sama-samalah ramai-ramai pakai baju kurung, tak kisahlah walaupun bukan di hari perayaan ya Puan Sal. Okey, baiklah para penonton. Saya rasa di sini saja perkongsian kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan terkini berkaitan program dan aktiviti anjuran Jabatan Muzium Malaysia melalui website www.jmm.gov.my, dan jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media rasmi kami seperti yang tertera di kaca TV.
Okey. Jangan lupa juga Puan Liza Jangan lupa untuk juga mengikuti media sosial National Textile Museum. Jangan lupa klik butang like dan follow Instagram untuk mengetahui update bila pameran baju kurung Busan Sepanjang Zaman akan dibuka. Dan saya juga mendapat makluman Puan Sal, sebenarnya pameran ni dah ready untuk dibuka kepada publik. Kita menunggu keadaan semasa saja. Betul. Sebab kita mematuhi SOP PKPB ni, kita terpaksa tangguhkan dahulu. Okey, baiklah Puan Sal. Pesanan saya, teruskan kesetiaan anda bersama program Tanya Kurator pada siri-siri yang akan datang dengan tajuk yang menarik untuk dikongsi bersama, dan kami tinggalkan dengan hashtag Museum Kita, Tamadun Kita. Bye.